3,000 penduduk di Perlis terputus bekalan air sejak Rabu lalu. Hanya penduduk yang menggunakan pam air bernasib baik mendapat bekalan, namun dengan tekanan perlahan. Menteri Besar Kedah memohon maaf atas ketelanjuran bergurau mengenai kontena jenazah pesakit COVID-19. Beliau berkata gurauan itu ditujukan kepada wartawan, bukan kepada halayak umum. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini masih mengekalkan tema sama seperti tahun lalu, iaitu Malaysia Prihatin. Terengganu dipilih sebagai tuan rumah pelancaran Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gembira. Dua pelumba basikal trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang dan Syafri Daus mara ke suku akhir. Laluan buat Syafri Daus agak dramatik kerana terbabit dalam kemalangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki melecur di bahu, belakang badan dan kepala akibat terkena percikan minyak hitam panas apabila bengkel yang diusahakan sejak 10 tahun lalu terbakar. Kejadian berlaku di Kampung Gerong dekat Tumpat, Kelantan, kira-kira jam 9.45 malam. Ketika kejadian, Muhammad Azmi Diraman, 53 tahun bersama 6 ahli keluarga berada di dalam rumahnya yang terletak di belakang bengkel. Sebaik menyedari kebakaran berlaku, dia terus ke bengkel dan cuba memadamkan api yang ketika itu belum marak. Apabila alat pemadam api habis digunakan, anaknya Muhammad Haziq, 19 tahun, segera berlari ke kedai runcit berhampiran untuk mendapatkan alat pemadam. Kemudian berlaku letupan di dalam bengkel. Selepas itu Muhammad Haziq melihat ayahnya keluar dalam keadaan lemah dengan sebahagian tubuhnya melecur serta ada tumpukan minyak panas. Muhammad Azmi dibawa ke unit kecemasan Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Keadaannya kini stabil. Letupan dipercayai berpunca daripada tong mengandungi minyak hitam. 3 motosikal milik pelanggan hangus dan 80% rumah mereka musnah mengakibatkan keluarga terbabit tinggal sehelai sepinggang. Baiklah, polis mengesahkan seorang pelajar sekolah menengah dipanggil memberi keterangan semalam di Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh bagi membantu siasatan membabitkan seorang guru jasmani dan institusi perguruan Malaysia. Ketua Polis Daerah Superintendent Syafaatul Abu Bakar berkata, pelajar berkenaan hadir kira-kira jam 5.30 petang bersama bapanya dan memberi keterangan selama 1 jam. Beliau berkata siasatan itu dibuat susulan laporan yang diterima pihaknya pada 5 Mei lalu daripada seorang guru lelaki ekoran dakwaan kenyataan berbau fitnah terhadapnya serta institusi perguruan di Malaysia. 24 April lalu, media melaporkan seorang guru mata pelajaran pendidikan jasmani di sebuah sekolah di Selangor didakwa bergurau menyebut tentang elemen rogol semasa proses pembelajaran. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor memohon maaf atas ketelanjuran gurauan mengenai kontena sejuk beku bagi jenazah pesakit COVID-19 yang menimbulkan kontroversi. Menyifatkan gurauan itu disalaherti dan diterima dari konteks yang berbeza, bukan ditujukan kepada halayak umum. Oleh kerana ada pihak yang tersinggung, rasa hati dengan gurauan itu, saya ambil kesempatan pagi inilah untuk memohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung dengan gurauan itu, dan saya ingin menjelaskan bahawa saya hanya bergurau dengan adik-adik wartawan lah yang telah menjadi sebahagian pada keluarga saya. Mereka tahulah saya punya karakter itu kan, tapi dia kerana dah masuk dalam kamera, nasib saya lah. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin Outreach Institut Pengajian Tinggi di Universiti Utara Malaysia siang tadi. Semalam di PPV Mega Aman Jaya Sports Arena, Sungai Petani, Muhammad Sanusi bergurau dengan memaklumkan jumlah kontena sejuk beku penyimpanan mayat di negeri itu mencukupi dan meminta sesiapa yang hendak masuk ke dalamnya memberikan nama. Klip video kenyataannya itu menjadi tular dan mengundang pelbagai reaksi negatif.
Sekurang-kurangnya 3,000 penduduk dan puluhan peniaga di sekitar kawasan Kangar, Abi dan Bintong Perlis terjejas akibat terputus bekalan air sejak Rabu. Masalah yang didakwa kali pertama berlaku itu mengganggu aktiviti harian penduduk hingga ada yang terpaksa mengangkut bekalan air bersih di luar kawasan terjejas. Tinjauan kami mendapati hanya kediaman yang menggunakan pam air sahaja mendapat bekalan namun dengan tekanan perlahan. Disebabkan itu, mereka yang terjejas tiada pilihan dan terpaksa membeli air mineral bagi kegunaan harian. Kami difahamkan ada penduduk yang terpaksa menginap di hotel berdekatan sementara menunggu gangguan air kembali pulih. Ada jugalah kawan-kawan yang terpaksa kena pergi check-in hotel lah sebab air dah dalam tank tu dah tak ada dah kan. Tu ya, mereka pun terpaksa kena duduklah sana dulu kot sehari dua ni. Sementara nak ada balik air tu. Mereka pun duduk. Kau tanyalah kan, air ada ke tak ada ke. Keluar pelan-pelan je. Sebab paip rumah saya tinggi. Lepas tu saya pergi minta rumah mereka lah. Sebab paip rumah mereka rendah sikit. Ada layak keluar nitik-nitik. Bolehlah patung. Lepas tu minta kat gerai kedai makan tu. Sambil tu nak pergi beli makan kan. Minta ayah mami patung kata. Dia kata ambil lah dia kata. Mau tak susah. Tak ada ayam panas itu. Itu hantar hari pun banyak panas petang-petang. Mau cuci apa pun tak ada. Bilik air pun tak boleh cuci. Tak ada air. Tak ada air banyak teruk. Tak ada karan tak apa lagi. Aduan mengenai permasalahan itu sudah dipanjangkan kepada pihak syarikat air Perlis SAP. Setakat ini sebanyak 4 buah tangga air dihantar kepada penduduk. Dalam pada itu, tinjauan di kawasan berdekatan mendapati ada kediaman yang sudah mula menerima bekalan air pagi tadi. Kesempatan itu digunakan mereka bagi menahan dan menyimpan bekalan sekiranya gangguan kembali berlaku. Ketua Pegawai Eksekutif SAP Abdul Hamid Sahid ketika dihubungi memberitahu gangguan berkenaan berlaku akibat kerosakan pam air bersih bertekanan tinggi di rumah pam Sungai Batu Pahat. Kerja-kerja membaik pulih telah siap dilakukan pagi semalam dan bekalan air diterima penduduk secara berperingkat bermula petang semalam. Difahamkan, terdapat sekurang-kurangnya 11 kawasan terjejas akibat kerosakan itu. Di Terengganu pula, penduduk di 2 daerah yang mengalami gangguan bekalan air diminta tidak bersesak dan mematuhi SOP ketika mengambil air yang diagihkan. Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Ghazali berkata, jika tidak mengambil langkah berjaga-jaga, ia boleh mencetuskan penularan COVID-19. Lebih membimbangkan apabila 25 kampung di daerah Kuala Nerus kini berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang berkuat kuasa semalam sehingga 18 Ogos ini. Manakala jumlah penduduk positif COVID-19 di kawasan itu sehingga kini adalah sebanyak 264 kes. Pihaknya turut memperuntukkan RM400,000 bagi menangani krisis air di daerah berkenaan. 2 buah lori tangki, 20,000 botol air minuman turut diagihkan bagi memastikan penduduk di kawasan terjejas mendapat bekalan air secukupnya. Cara kita ialah banyak pada program bergerak rumah ke rumah dengan lori-lori kecil, pikap-pikap membawa tangki air dan kita terus letak dalam bekas-bekas yang mereka sediakan. Di samping kita sediakan spot-spot tadi untuk memudahkan mana yang nak pergi ambil sendiri. Tapi dalam keadaan begitu tak akan kerosakan lah, insya-Allah. Satu lagi daerah terjejas di Kuala Terengganu yang dilaporkan berlaku sejak Isnin. Kesemua penduduk terjejas seramai 150,000 dan disifatkan yang terburuk berlaku setakat ini. Ia berpunca paip di dasar Sungai Terengganu pecah dipercayai akibat aktiviti mengorek pasir. Bertemu kembali. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menjalankan ujian antibodi untuk vaksin COVID-19 kerana masih tiada garis panduan klinikal dikeluarkan mengenai perkara itu. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin berkata, seperti mana garis panduan dikeluarkan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC dan Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat serta amalan di negara lain, ujian terbabit adalah tidak digalakkan. Kita tidak menggalakkan tes antibodi untuk vaksin COVID-19. Masih lagi tidak ada garis panduan klinikal untuk tes antibodi mana yang boleh menghasilkan keputusan yang tepat ataupun accurate.
Jadi kita harap bahawa orang ramai tidak akan menjalankan ujian test antibody kerana banyak perkara yang masih lagi kita tak tahu berkenaan dengan immune response yang kita dapat daripada vaksin COVID-19. Namun demikian, saya ingin menyatakan bahawa Institute of Medical Research, Institut Pendidikan Medikal ataupun Kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia sedang menjalankan kajian, kajian yang rigorous dan mendalam untuk melihat kepada kesan imun kita selepas sistem imun kita selepas kita menerima vaksin, sama ada vaksin Pfizer ataupun vaksin Sinovac. Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksinasi Integrasi PPV Persada Plus di Subang pagi tadi. Setiap masyarakat di dunia mempunyai perencah makanan tersendiri dalam menambahkan lagi keenakan sesuatu juadah. Di Malaysia, bahan seperti belacan, budu serta tempoyak antara perencah tradisional yang terus menjadi pilihan. Bagi peminatnya, tempoyak memberikan tingkat rasa berbeza yang mampu menambah selera. Setiap kali tiba musim durian, sudah menjadi kelaziman masyarakat di Batu Kurau Perak untuk menghasilkan tempoyak. Di Kampung Bukit Bertam, Batu Kurau, proses menghasilkan perencah tradisional itu dilakukan secara gotong royong dalam kalangan ahli keluarga terdekat. Lazimnya, durian yang dipilih untuk dijadikan tempoyak lebihan durian dari grade kurang baik. Tempoyak ni macam buah yang tak berapa nak ni lah. Orang kata bukan buah tak elok, tapi macam yang kena tupai sikit-sikit tu atau yang buruk sikit tu kita buat tempoyak lah. Lepas tu ni adik-beradik je lah. Panggil saja dah banyak kan. Lagi kongsi-kongsi lah. Proses menghasilkan tempoyak boleh dikatakan agak mudah. Cuma proses mengasingkan isi durian dari biji mungkin mengambil sedikit masa. Tambah-tambah lagi jika membabitkan jumlah buah durian yang banyak. Namun dengan penggunaan alat ringkas seperti ini, isi durian dapat diasingkan dari biji dengan lebih mudah dan cepat. Selepas siap diasingkan, isi durian akan dimasukkan di dalam bekas balang. Kemudian, garam ditabur sebelum ditutup rapat bagi membolehkan proses penapaian berlaku selepas beberapa hari. Dan cara simpan tu pun kena elok juga, kena tahu cara dia. Simpan dalam balang, mesti balang kaca. Dan lapisan pengisian dia tak boleh terlalu penuh. Kerana penuh dia akan meletup. Kerana durian Batu Kurau ni dia gas yang kuat. Untuk nak tahan lama juga, mestilah lapisan atas dia kena letakkan sedikit garam lah. Itu sebab durian kalau Datuk Nenek kita dulu dia simpan tempoyak ni tahan tempoh lama kerana dia buh garam tu. Selari dengan perkembangan teknologi, tempoyak kini boleh disimpan di dalam peti sejuk. Dengan kaedah yang betul, tempoyak akan dapat bertahan dalam tempoh yang lama sehingga musim pengeluaran durian yang seterusnya. Sesuai dengan sifatnya sebagai perencah, tempoyak sesuai digabungkan dalam pelbagai hidangan termasuk ketika membuat sambal belacan atau budu tempoyak. Bau dia jadi kick, dia ada kick dah. Betul juga masak lemak. Masak lemak yang lemak dan juga yang ada tempoyak dan pedas. Lebih enak jika makan beramai-ramai. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini masih mengekalkan tema yang sama seperti tahun lalu iaitu Malaysia Prihatin. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia adalah seiring dengan iltizam dan aspirasi berterusan Kerajaan Perikatan Nasional dalam menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara selain menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat ketika negara masih memerangi pandemik COVID-19. Saya sedar bahawa kita masih berada dalam tempoh yang agak mencabar susulan wabak COVID-19.
Namun saya yakin bahawa saudara dan saudari mempunyai semangat cintakan negara yang tinggi dan dapat mengambil iktibar dan aspirasi daripada kepentingan meraihkan bulan bersejarah ini yang menyaksikan negara kita mencapai kemerdekaan. Kita telah dilahirkan di tanah air ini dan menjadi sebahagian warga negara yang bersumpah setia untuk mempertahankannya sehingga akhir hayat kita. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 yang disiarkan di stesen televisyen tempatan siang tadi. Terengganu dipilih sebagai tuan rumah pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada tahun ini, namun tiada acara sambutan secara fizikal diadakan disebabkan negara kini berada dalam pelan pemulihan negara. Tambah beliau lagi, semangat juang tinggi pemimpin dan nenek moyang dalam menuntut kemerdekaan negara perlu dijadikan iktibar dan memberi inspirasi kepada rakyat negara ini yang sedang berperang dengan musuh yang sukar dilihat dan lebih berbahaya seperti COVID-19. Laporan antarabangsa. Bandar Tokyo, Jepun kecoh seketika sesulan kejadian serangan pisau berdekatan stesen Seijo Gakuen Maeng. Insiden berlaku sekitar jam 8.30 malam waktu tempatan. Menurut seorang saksi yang merupakan pelajar universiti berusia 19 tahun, sejurus kejadian berlaku, orang ramai mula bertempiaran lari menyelamatkan diri. Dan situasi agak tegang dan panik ketika itu, mana tidaknya tumpahan darah kelihatan di mana-mana. Suspek yang berusia 20-an itu seperti sengaja meninggalkan senjata dan telefon bimbitnya di lokasi kejadian. Polis berjaya mengesan suspek selepas satu panggilan dibuat oleh suspek yang mengaku dia adalah dalangnya. Suspek turut mengatakan dia penat diburu oleh pihak berkuasa. Berikutan kejadian itu, 2 mangsa kini berada dalam keadaan kritikal sementara 8 yang lain cedera ringan. Situasi ini amat mencemarkan nama baik Tokyo yang kini sedang menganjurkan tamasya Olimpik yang akan menutup tirai esok. Belah, gara-gara berita palsu, jika tidak menerima suntikan vaksin akan kehilangan kerja dan tidak akan mendapat bantuan tunai dari kerajaan. Ribuan penduduk yang takut dengan berita itu beratur panjang di pusat vaksinasi di Manila. Ada yang mula tiba di pusat vaksinasi kira-kira jam 4 pagi kerana takut kelewatan untuk nombor giliran. Kebanyakan mereka tidak mendaftar untuk program imunisasi. Terdapat pusat vaksinasi yang diarah tutup berikutan terdapat pelanggaran SOP dan akan menjadi punca penularan COVID-19 dan penduduk diarah pulang serta-merta. Ada yang merasa hampa setelah kerajaan memberitahu mesej yang disebarkan adalah palsu. Baiklah, laporan sukan itu tadi mengakhiri berita TV9 malam ini. Saya Afiza Azmi. Assalamualaikum. Selamat malam.